ada orang share satu ceramah lah di Kelantan. Ustaz tu bagus ya, banyak bagi tazkirah. Saya banyak juga mendengar atau melihat tazkirah beliau yang orang potong-potong apa semua tu kan. Dia ada sebut satu masjid di Kelantan, orang tak nak pergi. Dia kata kerana dikatakan masjid itu sumbangannya daripada loteri, judi. Boleh tak? Ataupun macam mana? Adakah masjid yang dibina dengan duit yang haram menjadi masjid yang haram? Orang buat masjid lain pula sebelum. Jadi masjid itu terabai. Orang hidupkan masjid orang ni. Masjid orang tu jadi tidak dimakmurkan. Orang tak saya pergi je. Masjid loteri tu katanya. Betul ke pemahaman macam tu? Ya? Duit-duit ni tuan-tuan, dia kalau haram lah ya, dia haram li ghairihi. Benda haram ni ada dua. Satu haram li zatihi, zat dia tu memang haram. Ya? Najis umpamanya. Satu lagi dia panggil haram li ghairihi. Haram li ghairihi ni mana bukan zat dia haram. Dia haram dengan ada sebab. Macam duit kan? Apa hukum duit? Duit ni asal hukum dia harus. Wang asal dia harus. Tapi dia boleh dia haram bila dia diperoleh dengan cara yang haram. Tuan tu pergi curi duit tu. Oh, duit tu jadi haris lalu. Jadi haram lah duit tu. Tiba-tiba tuan-tuan pergi beli nasi lemak pula. Berhenti tepi jalan, beli nasi lemak dengan makcik. Nak ke? Wih ke duit kalau makcik nak. Nasi tu pula tukar jadi haram. Dia nak tak dosa pakai duit tu. Pasal dia, ya tak? Jadi wawang yang diperoleh secara haram, dia bukan haram zatnya, dia haram li ghairihi, dia haram kerana sebab. Dan dia boleh berubah hukum bila dia bertukar dengan transaksi muamalah yang kita lakukan. Hatta kalau orang sedekah kat haji pun, dia sedekah duit judi. Haji tak tahu pun duit judi, dia ambil dia duit ni. Haji pun ambil. Apa hukum? Ya. Ibnu Mas'ud, orang jemput dia, dia ni memang suka makan riba, orang jemput dia pergi rumah, dia pergi. Orang cakap, apa mungkin dia tu kuat makan riba tu. Ya. Dia kata, aku makan ni sedekah. Dosa ke atas dirinya. Lagi satu, bukannya semua benda dia riba. Oh, ada benda dia tak riba juga. Ya. Ya. Kecuali kalau dia royak, aku belanja mu ni duit riba aku tau. Itu memang majoriti ulama kata, sebaik-baiknya kita tak payahlah, walaupun segelintir kata, okey juga. Boleh aja sebab yang dia bagi kita tu sedekah. Dia dah bertukar, nampak? Dia macam tadi lah, kita beli nasi lemak, duit tu dah jadi halal. Dia boleh bertukar daripada satu masa. Kalau tidak senang tuan-tuan. Tuan-tuan pergi rompak duit sejuta, oh duit haram ni, lepas tu kita tukar duit lain. Oh jadi halal dah duit aku. Dia takkan jadi halal. Kerana halal bersebab ni dia lain. Ya? Awak pergi tukar juta tu, pergi tukar apa? Dia beli rumah. Rumah tu pula jadi haram. Duit tu tuan-tuan dah bagi kepada si penjual rumah, duit tu halal baginya kerana dia buat transaksi muamalah, faham tak? Jadi wang ni dia dah begitu ke harta-harta yang lain, dia haram li ghairihi, dia haram kerana sebab. Jadi sama juga dengan duit yang digunakan untuk bina masjid tu. Asal-asal duit tu memanglah duit haram, tapi bila dia sedekahkan, dia dah jadi sedekah. Yang sedekah tu dia tak dapat pahala, tapi orang yang bersedekah boleh menerimanya. Bahkan tuan-tuan, salah satu cara nak membersihkan wang haram pun, selain daripada kita pergi bagi ke Baitul Mal, ialah kita salurkan kepada fakir miskin atau benda-benda untuk kemaslahatan orang Islam lah, seperti masjid, surau, buat jalan, buat itu, buat ini, boleh je. Jadi tak ada isu sebenarnya. Kalau saya duduk situ, saya pergi masjid tu. Pasal walaupun masjid tu dibina pada duit yang tidak halal pada asalnya, tapi dia dah dijadikan masjid, kawai itu sedekah dah. Kita pun tak tahu niat dia sedekah tu, dia sedekah saja-saja kok. Ya. Ataupun boleh jadi dia sedekah tu sebagai pembersihan. Sebab duit haram ni tuan-tuan, cara nak bersih dia ada dua. Satu tuan-tuan, ada tiga. Satu tuan-tuan bagi kat Baitul Mal. Yang kedua tuan-tuan bagi kepada fakir miskin. Yang ketiga ialah tuan-tuan bagi kepada apa-apa yang menjurus kepada kemaslahatan orang-orang Islam. Masjid surau boleh bagi, ya. Apa-apalah. Kita di majlis agama pun memang ada satu slot. Ni pun dia buat kempen, kami dalam grup ustaz-ustaz bawah Jais kan, tapi under Petaling punya daerah lah. Kita memang ada grup. Ya. Dia memang buat seminggu dua ni macam
promosilah kepada orang yang ada duit yang tidak patuh syarak ni untuk diberikan kepada Jabatan Agama Islam Selangor ataupun Majlis Agama Islam Selangor di bawah Baitul Mal. Dan sepatutnya begitulah. Tapi kalau tuan-tuan bagi kat fakir miskin pun boleh. Tapi yang disarankan begitu ya. Tapi cara dia begitu ya. Jadi tak ada masalah sama sekali ya. Jadi dia nak bersihkan diri dia. Dulu ada orang berjudi, dia taubat dah. Apa dia nak buat? Taubat saja tak cukup tuan. Dia kena ganti balik duit yang dia dapat daripada judi tu, kemudian dia kena bagi kepada Baitul Mal atau fakir miskin ataupun pada hal-hal kemaslahatan orang-orang Islam. Duit-duit haram kita mau macam tu. Dan begitu juga duit-duit yang tak patuh syariah lah. Kalau ada simpan kat bank konvensional ke apa kan. Ya. Tak boleh guna.